Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auto light has been turned on. Muslimin, muslimat, para pendengar yang budiman sekalian yang lagi dirahmati Allah. Di kesempatan yang sesingkat ini, sambil memandu kereta menuju ke satu destinasi yang memakan masa lebih kurang 2 jam. Jadi sambil memandu, sambil kita berkongsi pendapat, berkongsi pengalaman, mengenai suatu usul yang dikemukakan oleh salah seorang sahabat kita, iaitu mengenai apakah hubungan roh semasa kita bermimpi. Apakah hubungan roh semasa kita bermimpi? Bunyinya agak pelik, namun kita akan cuba uraikan, cuba hubung kaitkan dengan ilmu yang kita belajar. Sebelum itu, memandangkan masa pun panjang. Sebelum itu, mari kita seumpamanya mari kita masuk ke halaman rumah terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah. Sebelum masuk ke rumah, kita mari sama-sama bermain-main di sekitaran rumah, halaman luar rumah terlebih dahulu, umpamanya. Baik. Pada setengah-setengah orang beranggapan mimpi ini permainan tidur. Pada setengah pendapat, ya, Auto wiper is on. mengatakan Auto wiper is off. mimpi ini permainan tidur. Namun pada setengah daripada setengahnya berpendapat mimpi ini suatu message, suatu perkhabaran, suatu berita, satu maklumat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kalau raja dikatakan bersantap,
Kalau kita rakyat biasa dikatanya makan. Kalau raja dikata beradu. Kalau kita dikatakan tidur. Santap, makan bagi kita. Jadi para wali dikatakan ilham, dikatakan tajalli, dikatakan wahyu. Tapi bagi kita dipanggil mimpi. Ilham, wahyu bagi orang-orang yang tinggi. Bagi kita yang rendah ini dipanggil mimpi. Itulah serba sedikit gambaran, erti, makna, maksud mimpi bagi kita kebanyakan ini. Ada yang percaya mengatakan sekadar mainan tidur. Ada yang percaya ianya satu perkhabaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Umpamanya kebiasaan kita bermimpi mendapat ikan. Umpamanya pada kebiasaan mendapat ikan, memancing, dapat ikan besar. Pada kebiasaannya ingin mendapat rezeki yang besar. Kalau ikan kecil, mendapat rezeki yang kecil. Ini pada kebiasaannya. Kalau kita bermimpi buang najis, berak, buang air besar, artinya kita hilang penyakit. Ini contoh. Seumpama kita bermimpi digigit pacat, digigit lintah umpamanya, ataupun berdarah banyak umpamanya, bermaksud penyakit akan sembuh. Kebiasaannya begitu. Jikalau mimpi mandi air yang jernih, kita akan terlepas daripada kesusahan. Itu gambaran mimpi bagi orang-orang biasa. Ada satu lagi mimpi bagi orang-orang yang agak tinggi sikit, bermimpi berjumpa ulama-ulama datang mengajar umpamanya. Ada yang bermimpi Nabi, ada yang bermimpi ibu bapa yang sudah meninggal, sahabat-sahabat yang sudah meninggal. Jadi berbagai-bagailah tafsiran mimpi. Terpulanglah kepada kita sama ada nak percaya ataupun tidak. Bagi orang yang mempercayai mimpi, mimpi itu satu perkhabaran. Seumpamanya kita mimpi telanjang lah umpamanya. Tidak beberapa lama kita mendapat malu, dapat fitnah daripada orang.
Ini mimpi. Ya, kita mendapat fitnah daripada orang bila kita mimpi bertelanjang ataupun mendapat malu. Jadi sebelum kita mendapat malu, sebelum kita difitnah orang, Allah telah memberi mimpi terlebih dahulu kepada kita. Ini bagi orang yang percaya kepada mimpi. Sebelum kita jatuh musibah, sebelum kita jatuh kerugian dalam berniaga, Allah telah memberi mimpi sebelumnya. Umpama kita mimpi tidak boleh menyeberangi suatu sungai, tak lepas kita nak menyeberanginya, berenang tak lepas. Artinya perniagaan kita, usaha kita akan mendapat rugi ataupun gagal. Ini bagi orang yang mempercayai mimpi, Allah telah memberi perkhabaran terlebih awal. Seumpamanya kita ini akan diberi jodoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada jodoh kali pertama kah, kali kedua kah, kali keempat kah. Biasanya perempuan dipatuk ular. Ya, dipatuk ular. Artinya dia akan mendapat jodoh tak berapa lama lagi. Sedangkan dia sendiri pun tak tahu akan dia mendapat jodoh, tetapi telah bermimpi dipatuk ular. Ini mimpi. Kemudian ada seorang pula, dia bermimpi memakai kasut baru. Kasut itu hanyut di dalam parit. Lalu dikejarnya kasut itu. Kejar, ambil kasut itu. Dia sudah ada isteri. Dah 2 kali kahwin. Dah ada isteri. Tetapi bermimpi ambil kasut yang hanyut di longkang, di parit air. Selama lebih kurang 7 hingga 9 bulan akan datang, dengan tidak ada disangka-sangka ada seorang perempuan yang melamar laki-laki itu. Tengok. Laki-laki itu dah tahu dia akan mendapat isteri lagi satu. Tetapi tidak disangka kerana tidak ada calon semasa itu. Tidak ada lintasan akal untuk kahwin. Tak ada. Inilah. Tetapi berita itu dah sampai. Dia yakin dia akan dapat calon isteri. Tetapi ditilik, ditengok, dilihat, dipandang, tak ada perempuan. Macam mana nak jadi calon umpamanya. Tiba-tiba 7 hingga 9 bulan datanglah seorang perempuan merayu-rayu, meminta tolong. Ya, biarpun sekadar isteri surat pun tak apa. Sebegitulah. Jadi kahwinlah. Ini pun perkhabaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mengenai mimpi anda, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, para pendengar yang budiman. Sebelum kita menjawab apa hubungan roh dengan mimpi, sebelum kita masuki rumah, mari kita berlega-lega di ruang tamu, di halaman rumah, supaya kita
lebih faham akan maksud persoalan yang kita perbincangkan. Memandangkan masa pun hampir 2 jam perjalanan ayahanda ini ke satu tempat. Jadi mimpi ini satu perkhabaran yang benar. Lagi bermimpi seumpama berjumpa Rasulullah. Rasulullah ini tidak ada siapa-siapa yang boleh menyerupai Rasulullah. Tapi yang herannya, macam mana kita tahu itu Rasulullah? Sedangkan tidak ada name tag, tidak ada tanda nama, tidak ada tulisan di dahi ianya Rasulullah. Tak ada orang perkhabarkan yang itu Rasulullah. Macam mana kita boleh tahu bermimpi itu Rasulullah? Kalau kita bermimpi sahabat-sahabat, ibu bapa kita dah meninggal, kita dah tahu itu mak bapa kita, sahabat kita. Tapi ini bermimpi Rasulullah, bermimpi Nabi Yusuf, bermimpi Nabi Musa, lagi Nabi Musa, Nabi Ismail. Macam mana tahu itu Nabi Ismail? Tak pula bertukar dengan Nabi Musa, Nabi Isa, tak bertukar dengan Nabi Muhammad. Cuba bayangkan ananda, para pendengar yang berdiman sekalian. Sedangkan Nabi kita tak pernah jumpa pun. Macam mana tahu ini Nabi Muhammad? Macam mana tahu ini Nabi Ismail, Nabi Musa, satu lagi Nabi apa? Nabi seumpamanya begitulah. Macam mana kita tahu? Inilah kelebihan bagi sesiapa yang meyakini mimpi itu perkhabaran Allah, ilham. Kalau Nabi, ianya satu wahyu. Kalau Sultan santap, kita makan. Sultan beradu, kita tidur. Begitulah. Jadi ananda yang dikasih sekalian, para pendengar yang budiman, mimpi ada setengah orang percaya, ada setengah orang tak percaya. Terpulanglah kepada masing-masing untuk meyakininya. Itu pertama. Mari kita masuk bab kedua. Masuk bab kedua. Apa pengajaran mimpi? Sebelum kita menjawab hubung kait roh dengan mimpi, mari kita tambah sikit pengetahuan mengenai apa maksud mimpi, makna mimpi, pengajaran mimpi, apa kelebihannya, apa faedahnya. Pertama, barang siapa yang berhajat untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita makhluk manusia, makhluk apa sekalipun lah, tidak sekali-kali akan dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sendiri pun, Nabi Musa sendiri pun minta melihat wajah Allah, tak dapat pun. Sedangkan Musa kalam Allah, Musa kalam Allah, minta lihat wajah Allah. Cuma Allah beri gambaran lihat Bukit Tursina.
Jadi perkhabaran Allah ini diberi bukan melalui mimpi, melalui realiti. Ada perkhabaran melalui mimpi, ada perkhabaran melalui secara terus. Jadi mimpi-mimpi ini perkhabaran. Ada perkhabaran melalui tidur. Semasa kita tidur, dikatakan mimpi. Ada perkhabaran yang Allah lontarkan kepada kita melalui terus, secara langsung. Jadi mimpi-mimpi ini bagi pendapat saya ianya satu perkhabaran, bukan satu permainan tidur. Jadi perkhabaran itu ada diberitakan melalui tidur, ada diberitakan melalui secara langsung, secara direct, secara nyata. Jadi begitu juga Nabi Musa alaihissalam ini melihat Allah beri perkhabaran secara langsung. Begitu juga para wali Allah di dalam gua umpamanya didatangi oleh ulama-ulama terdahulu datang mengajar dia apa itu kalimah syahadah, apa itu surah Al-Ikhlas. Diajar secara terus daripada seorang yang berjubah putih melambangkan kesucian datang mengajar secara nyata bertentang mata semasa belum tidur. Ini perkhabaran. Jadi ada dua perkhabaran, iaitu semasa kita tidur namanya mimpi, semasa kita tak tidur, semasa sedar dinamanya apa? Perkhabaran. Sebetulnya mimpi dengan perkhabaran ini sama-sama mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Jadi masuklah kita ke bahagian ketiga, iaitu mengenai hubungan roh dengan mimpi. Memandangkan sudah memakan masa 23 minit, kita tamatkan dulu slot yang pertama dan kita akan sambung ke slot kedua. Terima kasih Ananda. Sekian. Assalamualaikum.